السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin muka surat 30 baris 14 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, kesembilan ilmu maknanya mengetahui, maka diketahui akan yang dahulu dan yang lagi akan datang dan yang sekarang dengan ilmunya yang satu. Sama perbahasan sifat ma'ani yang seterusnya, sifat yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap mukallaf. Bahkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani, dalam kitab Ad-Dalilun Nassah, syarah kepada Ad-Dalilun Nassah, disebutkan bahawasanya wajib juga mengajar isteri itu terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana wajib atas kita mengetahui, maka wajib juga kita untuk mengajar anak bini kita berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita pelajari dan i'tiqad ialah sifat ilmu. Maka dia kata kesembilan ilmu. Maknanya makna ilmu. Makna di sini ialah erti, bukan makna dengan makna-makna. Makna di sini ialah dengan makna erti, bukannya makna dengan makna-makna, bukan. Sebab beza antara erti dengan makna. Erti itu intiqalul lughati ila lughatil akhar, perpindahan satu bahasa ke bahasa yang lain, tu dia panggil sebagai erti. Kalau makna ni ialah ma yuqsadu bihi, apa yang nak dimaksudkan di sebalik ungkapan tersebut. Jadi ilmu terjemahan dia ialah pengetahuan. Jadi Syekh Musannif sebut mengetahui di sini atas jalan terjemahan tasamuh, terjemahan bertolak ansur, terjemahan bermudah-mudah. Pada hakikatnya bukanlah maksud ilmu di sini dengan makna mengetahui, kerana mengetahui itu dipanggil sebagai sifatul fi'li ataupun sifat yang menunjukkan perbuatan Tuhan. Perbuatan dari sudut mana? Dari sudut mengetahui. Mengetahui itu suatu perbuatan, dia mengetahui sesuatu. Jadi yang kita nak bahas dalam sifat ma'ani bukannya mengetahui. Yang nak dibahaskan dalam sifat ma'ani bukannya sifat bagi perbuatan Tuhan, tapi yang nak dibahaskan dalam sifat ma'ani ialah sifat yang merujuk pada zat Tuhan. Dia panggil sifatul zat. Jadi sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu nak bahas sifat zat dia panggil. Iaitu sifat yang ada sabit di zat Tuhan. Adapun mengetahui ini bukannya sifat yang ada dah. Dia itu benda yang sungguh saja. Mengetahui ini faham. Pengetahuan itu yang ada. Sifat pengetahuan itu yang ada. Pengetahuan tu ada, tapi mengetahui itu tiada. Mengetahui itu sungguh. Dengan sifat pengetahuan itulah kita mengetahui.
Dengan sifat pengetahuan itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian kita boleh kata bahawasanya dalam sifat wahdah, dalam sifat ma'ani itu, apabila dibahaskan dalam sifat keesaan Tuhan dari sudut sifat, maka kita dapati bahawasanya para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebut sifat Allah Ta'ala itu esa. Dengan makna sifat Allah Ta'ala itu satu. Satu bukan makna sifat Allah satu je, bukan. Tapi sifat Allah yang banyak tu, setiap satu sifat tu satu belaka. Tu maksud dia. Bukannya kata sifat Allah Ta'ala tu satu bermaksud sifat Allah satu je, bukan banyak. Tak, bukan gitu. Sifat Allah Ta'ala banyak tidak terhingga, tapi setiap sifat Allah Ta'ala tu satu je. Itu maksud dia. Jadi bila kata satu, perbahasan dalam sifat ma'ani nak kata bahawasanya kudrat Allah satu, iradat Allah satu, ilmu Allah satu, hayat Allah satu, pendengaran Allah satu, penglihatan satu. Jadi kalau kita kata mengetahui, itu terjemahan dan makna bagi ilmu, maka bila kita kata ilmu Allah satu, makna kita seolah-olah terjemah mengetahui Allah satu. Mengetahui Allah bukan satu, mengetahui Allah banyak. Allah Ta'ala wallahu ala kulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu. Bila setiap sesuatu itu bukan satu, setiap sesuatu itu banyak. Jadi kita tak sah nak kata mengetahui itu satu, tak boleh. Maka sebab itu Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam daripada terjemahan ulama-ulama Jawi yang dahulu, dia ubah segala sifat ma'ani punya terjemahan kepada pe, untuk menunjukkan sifat ma'ani itu satu sifat, bukannya banyak. Sebab buktinya ialah kita bahas dalam sifat wahdaniyah, bahas dalam sifat esa. Dalam esa pada sifat itu merujuk kepada Allah Ta'ala, setiap sifat itu satu belaka. Jadi kudrat Allah satu, ilmu satu, hayat satu, samak satu, basar satu, iradat Allah satu. Semua satu belaka. Yang banyaknya berkuasa Allah, yang banyaknya berkehendak Allah, yang banyaknya mengetahui Allah. Allah Ta'ala banyak dia tahu, bukan satu je. Allah Ta'ala tahu benda yang mustahil, Allah Ta'ala tahu benda yang wajib, Allah Ta'ala tahu benda yang harus. Allah Ta'ala itu berkehendak untuk adakan kita, berkehendak untuk meniadakan kita, berkehendak mengada dan meniada tu pula setiap seorang pula tu bukan satu. Jadi berkehendak Allah bukan satu. Allah Ta'ala mencipta jin, Allah Ta'ala mencipta manusia, Allah Ta'ala mencipta langit, Allah Ta'ala mencipta bumi. Mencipta pun banyak juga, bukannya satu. Jadi yang dimaksudkan satu di sini sifat ma'ani. Sebab itu Syekh Wan Ismail Al-Fatani ubah, dia panggil transformasi dari sudut terjemahan, ubah terjemahan tu ke arah pahaman yang terjemahan lebih tepat. Sebab tu ada kajian, ada seorang artikel di UM, dia buat terjemahan ulama dahulu berkenaan dengan kitab, berkenaan dengan akidah ni. Terjemahan antara pengetahuan dengan mengetahui, kuasa dengan perkuasa, berkehendak dengan perkehendak. Jadi terjemahan dengan itu dia panggil terjemahan istilahi. Tu kaedah dia. Terjemahan istilahi dengan maksud terjemahan itu ialah terjemahan yang tepat kena kepada apa yang perlu dipahami. Kalau terjemahan mengetahui, kuasa, berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar, tu dia panggil terjemahan tasamuh. Terjemahan secara bertolak ansur, terjemahan mudah-mudah bahasa dia panggil. Tapi perlu huraian lanjut untuk mendapatkan kefahaman yang tepat berkaitan dengan terjemahan tersebut. Tu bijak Syekh ulama-ulama kita ni. Bukannya barang. Kalau Syekh Wa Ismail Fatani rahimahullah ta'ala sebut, orang belajar di tanah Mekah ni ataupun orang belajar di tanah Arab ni bukannya untuk tahu Arab, tapi nak tahu Melayu cakap apa. Tu asal tujuan kenapa belajar Arab di tanah Arab. Kebanyakan sekarang ni orang belajar Arab kerana nak faham Arab, nak boleh cakap Arab. Dia kata tak, patutnya orang belajar di tanah Arab ni nak tahu supaya Melayu cakap apa. Batu dalam kitab akidah salah satunya sifat ilmu, nak terjemah apa yang tepatnya. Adakah terjemah mengetahui ataupun pengetahuan ataupun tahu? Lain belaka tu. Tahu lain, pengetahuan lain, mengetahui lain belaka. Berkuasa lain, kuasa lain, perkuasa lain. Berhidup lain, hidup lain.
pendengar lain, dengar lain, mendengar lain. Tu bahasa kita tu. Jadi dalam sifat ma'ani, terjemahan untuk tepatnya dia panggil terjemahan istilahi, dia panggil sebagai pengetahuan. Kalau sifat ilmu lah. Dengan sifat pengetahuan itulah Allah Subhanahu wa taala boleh tahu. Tahu apa? Allah mengetahui perkara yang harus pada akal, perkara yang wajib pada akal, perkara yang mustahil pada akal. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka diketahui, bila faham kata ada sifat ilmu, maka diketahui, yakni mengetahuilah oleh Allah akan yang dahulu dan yang lagi akan datang dan yang sekarang. Ini merujuk kepada zaman, masa. Kalau bahasa Arab dia panggil az-zamanul madhi, az-zamanul hal, az-zamanul mustaqbal. Ni kalau ada whiteboard kita lukis ni. Macam mana kiraan masa? Kiraan masa, masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Dia ada tu. Ada Syekh Wahid Ismail dia pelik sikit, tapi tepat tau. Syekh Wahid Ismail cara dia kira macam mana zamanul hal, zaman sekarang, zaman akan datang, zaman yang telah lalu, dia ada buat putaran jam dia. Ni kalau ada whiteboard lukis lah. Tak ada whiteboard, dengar haja. Dia pelik sikit. Dia pelik sikit. Kalau ikut, kalau kita faham lah, kalau kita faham. Kalau kita faham, mudah-mudahan kata masa yang telah lepas, masa sekarang, masa akan datang. Agak-agak kita sekarang ni menghadapi masa yang lepas ke, masa sekarang ke, masa akan datang. Jam ni, jam saat-saat yang kedatang ni lah. Mesti kita akan kata 7.40 contohnya. 7.40 betul lah. 7.40. Sehari 7.41. Sehari 7.42. Kita panggil apa tu? Dia panggil masa akan datang lah. Zuhurnya kita akan faham, masa akan datang lagi kita hadap ni. Tapi Syekh Wahid Ismail tadi tak. Dia kata bukan. Kita sekarang menghadapi masa yang telah lepas. Ni kalau ada whiteboard memang kita lukis lah. Kalau tak ada, dengar sajalah. Tak faham tak apa ni, tak kapir pun. Tak kapir dan tak fasik. Tapi menarik lah dia punya apa nama tu, cara kira masa dia. Kita kalau ikut kan, kita menghadapi masa akan datang lah. Kok mana masa yang telah lepas? Tapi dia masa yang telah lepas. Adalah cara kiraan itu. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia tahu benda yang dahulu. Benda yang zaman dahulu makna masa yang telah lepas. Dia tahu dah. Masa yang telah lepas kita tahulah, sebab kita tahu dah benda lepas-lepas yang berlaku pada kita. Tapi kalau masa yang lalu tu dengan makna masa yang dulu kala tu, tu kita tak tahu, melainkan orang khabar lah. Melainkan kita diberitahu, baru kita tahu. Adapun masa dulu yang merujuk pada semalam, 2 minggu lepas, tu kita tahulah, sebab kita lalui. Tapi Allah Ta'ala masa yang dahulu, apa yang terjadi dahulu kala, sejak awal tu sampailah sekarang, itu dia panggil masa lepas tu, tahu belaka dah. Tahu belaka. Yang kita tak tahu pun dia tahu, yang kita tahu pun tahu. Lepas tu masa sekarang lah 7.41. Masa akan datang Allah Ta'ala tahu juga. Hari kita tak tahu. Kalau masa sekarang kita tahulah, sebab sekarang ni dipanggil masa sekarang. Sekarang 7.41 ni dia panggil masa sekarang. 7.45 masa akan datang. Masa akan datang kita tak tahu jadi apa. Tapi Allah Ta'ala tahu lah kau. Masa yang telah lepas, masa yang telah lalu, masa yang akan datang, masa yang sekarang. Allah Ta'ala tahu lah kau apa yang terjadi seluruh alam ni. Tu. Tahu bila? Tahu sejak azali, bukan baru tahu. Tahu sejak azali dah. Apa yang akan berlaku, apa yang sekarang berlaku, apa yang telah lepas berlaku. Dengan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala mengetahui itu dengan ilmunya, ilmu Allah yang satu. Tengok, ilmu yang satu, bukan mengetahui Allah satu. Dia kata Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmunya yang satu. Inilah Syekh Wahid Ismail kata, kalau kita terjemah ilmu tu dengan mengetahui, maka kita akan buat ayat macam ni, Allah Ta'ala mengetahui dengan mengetahuinya. Tak faham tu? Allah Ta'ala mengetahui dengan mengetahui dia. Tapi kalau kita buat ayat Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu dia, kita faham dah juga. Tapi ilmu tu Arab, bahasa Arab tu. Kalau kita terjemah ilmu tu dengan makna mengetahui, jadi ayatnya begini, mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat mengetahui. Tak faham kok mana tu? Allah Ta'ala mendengar dengan sifat mendengar.
Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat. Tak faham. Melihat yang pertama dengan melihat yang kedua, apa beza? Dua-dua tu merujuk pada perbuatan berlaku. Allah Ta'ala mengetahui dengan mengetahui, dengan sifat mengetahui. Tak faham. Mengetahui kedua dengan mengetahui pertama, apa beza? Sama ya. Menunjuk pada perbuatan Tuhan, iaitu tahu. Tahu sesuatu, dia panggil mengetahui. Kalau tahu saja, tu maksud dia tak kait dengan apa-apa. Allah boleh tahu. Tapi bila kait dengan sesuatu, tahu apa? Mengetahui benda yang ada, mengetahui benda yang wajib. Tu dia panggil mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui dengan sabitnya sifat ilmu yang satu. Jadi yang satu, bila kata yang satu, makna ni satu sifat yang ada, yang sabit dan ada di zat Tuhan. Jadi sebab itu diterjemahkan ilmu itu dengan pengetahuan. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan. Maka bila Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan akan perkara yang perlu diketahui, yang diketahui, maka ketahuanlah. Ayat kita Melayu tu, Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan. Bila mengetahui apa? Mengetahui akan perkara yang diketahui. Perkara yang diketahui dia panggil maklum, maklumat lah kalau bahasa Melayu ni. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan akan perkara yang diketahui. Maka bila begitu, ketahuanlah. Tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab ada ilmu laka tu. Mengetahui ada, mengetahui itu maksud dia ialah sifat masdari. Kalau sifat pengetahuan tu maknanya sifat ismi. Sifat ismi ataupun sifat ismi lah dia panggil. Batu ketahuan tu dia panggil ta'alluq dia. Kalau tahu tu saja dengan makna thamaratus sifah, tu ada berlaku ilmu Arab tu. Ulama mikir dah nak terjemah apa. Jadi walaupun ayah Diskam rahimahullah ta'ala kata bahasa Melayu ni miskin, tapi ada certain tempat-tempat tertentu yang boleh diterjemah dengan tepat. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, maka diketahuilah barang yang di dalam. Ia bangka ni tafri', dia panggil benda yang nak dicabangkan masalah lagi. Bila kata Allah Ta'ala tahu benda dahulu, benda sekarang, benda akan datang, maka diketahuilah barang yang di dalam 7 petala langit dan bumi. Tu benda yang ada dalam petala 7 petala langit. 7 petala ni bahasa lama, maknanya lapis. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua tahu belaka. Allah Ta'ala tahu belaka, adanya makhluk namanya malaikat, adanya makhluk namanya manusia, adanya makhluk namanya nyamuk, hujan dan sebagainya. Hinggalah tahu tu kaki semut yang hitam di dalam malam yang kelam. Tu dia panggil ghayah, sub dia. Tahu tu sampai tahap Allah tu tahu kaki semut yang hitam di dalam malam yang kelam duduk di mana. Allah Ta'ala tahu. Jadi kita tak nak sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat taat di tempat yang paling sembunyi sekalipun Allah Ta'ala tahu. Kita buat maksiat di tempat yang paling sunyi sekalipun Allah Ta'ala tahu. Sembunyilah di mana pun, di bangunan sempit ke, di bangunan tak sempit ke, di bangunan kita seorang saja ke, Allah Ta'ala tak tahu. Dan diketahui pula barang yang terlintas pada hati. Noktah. Hati mana ni? Hati orang lah. Apa yang terlintas dalam hati, Allah Ta'ala tahu. Lintasan hati ni banyak. Lintasan hati ni banyak. Ada yang tahap dia khatir, ada yang tahapnya hadis, ada yang tahap dia hadithun nafsi, ada yang tahap dia niyah, ada yang tahap dia azam. Macam-macam tu. Tu kalau huruf tu kau pukul 8 lah. Tu. Tu lintasan hati. Ada namanya Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi tak ingat dah. Apa tak mari. Ada lagi tu, satu lagi tertinggal. Tak apalah, itu semua lintasan hati. Mari dah. Hamun. Hamun. Jadi yang selain daripada hamun dan azam tak diambil kira dosa pahala, tak diambil kira. Yang khatir, haji apa semua tu tak ambil kira. Yang fokusnya hamun dengan azmun, azam. Azam ni ialah tekad yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Itu azam lah. Jadi kalau ada tekad yang tinggi untuk melakukan kebaikan, maka walaupun dia tak buat, dia dapat pahala dah. Begitu juga dia ada tekad yang tinggi, azam yang tinggi untuk melakukan maksiat, walaupun dia tak buat maksiat, dapat dosa dah. Tu kalau azam. Tu tahap-tahap lintasan hati. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tahu. Sebab tu tak ada nak sembunyi.
Kita nak kata kita pernah terintah buat maksiat, kita seorang juga tahu. Dah Allah Ta'ala tahu juga. Lintasan baik ke, buruk ke, syubhat ke, semua tahu belaka. Tu tak ada nak sembunyi ya. Tak ada nak bohong dengan Tuhan. Tu kita dah buat rencana, saya nak bohong Tuhan di akhirat nanti. Tak ada, lepas. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan barang lagi yang ni mengetahui juga barang yang memandang khianat oleh mata. Noktah. Mata zahir ni lah. Mata ni ada dua, mata zahir, mata batin. Mata zahir dia panggil basirun. Kalau mata batin dia panggil basiratun. Sikit je. Kalau dalam Quran sebut wa huwas samiul basir, Allah Taala Maha mendengar, Maha melihat. Lihat mana tu? Lihat zahir lah. Lihat zahir lah. Tapi lihat zahir dengan maksud bukan Allah Taala ada mata. Kita ni ada mata. Dalam kitab Durus Sami nanti akan sebut, dalam kitab Aqidatun Najin sebut Allah Taala melihat dengan bukan mata dan bukan dengan bukan mata. Tu. Allah Taala melihat dengan sifat melihat. Dia tidak melihat dengan mata dan tidak melihat dengan bukan mata. Mata dengan mana? Apa maksud itu? Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata dan bukan dengan bukan mata. Dengan maksud Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat, bukan dengan alat. Kita melihat dengan sifat melihat menerusi alat. Alat kita ialah mata. Tu. Jadi Allah Ta'ala tahu mata yang kita pandang ni khianat. Mata barang yang memandang khianat oleh mata, apa maksud dia? Iaitu kita tengok benda haram. Tu. Kita tengok benda haram, Allah Ta'ala tahu. Tu dia panggil khianat pada mata. Kerana mata bukan diciptakan untuk tengok maksiat. Kerana mata bukan diciptakan untuk memandang seorang itu hina, bukan memandang rendah pada seseorang. Itu khianat belaka tu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Tu nokta. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka diketahuinya Allah Ta'ala yang maujud, yakni akan perkara yang ada, dan yang ma'dum, yakni perkara yang tiada. Nokta. Allah Ta'ala juga dengan sifat ilmu dia mengetahui benda yang ada, apa yang ada di atas alam ini, apa yang akan ada di atas alam ini, apa yang tak akan ada di atas alam ni. Ada, tahu belaka. Yang kita bahas mungkin ada empat tu. Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal maujud, mungkin sayujadu, mungkin annallaha ya'lamu lam yujad. Allah Ta'ala mengetahui benda yang ada, Allah Ta'ala mengetahui benda yang akan ada, Allah Ta'ala mengetahui benda yang tiada, Allah Ta'ala mengetahui benda yang benda yang tiada. Allah Ta'ala mengetahui benda yang memang Allah Ta'ala tak akan beri ada. Tahu belaka. Tahu belaka. Allah Ta'ala kata contohnya tidak berimannya Abu Lahab, Allah Ta'ala tahu sejak azali. Adanya kita, Allah Ta'ala tahu sejak azali. Tiadanya kita nanti, Allah Ta'ala tahu sejak azali. Akan adanya anak kita, akan adanya kita ni harta, Allah Ta'ala tahu sejak azali. Semua tahu belaka. Tak boleh terlepas dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka tiada dikatakan ilmunya ilmu Allah itu wahbi. Bukan wahabi. Hari baca wahabi. Ilmu Allah Ta'ala tu bukan etika atas bukan itu. Ni bukan wahabi puak tu, bukan. Ni wahbi. Wahbi tu apa dia? Dia panggil sekarang ni bahasa dia ladunni. Ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu ladunni, bukan. Kalau ni semua kita ilmu ladunni dengan mana ilmu yang Allah Ta'ala beri tanpa usaha ikhtiar. Tu wahbi. Contohlah kita duduk rumah, tiba-tiba Allah Ta'ala beri pengetahuan gitu, tak belajar pun tahu. Tu dia panggil ilmu ladunni atau ilmu wahbi. Tu. Ni banyaklah berlaku pada ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama kita. Nak dapat sampai tahap ilmu wahbi, ilmu kurnian Allah, kena mengajilah dulu ku ikhtiar, ilmu ikhtiari, ilmu nazari, ilmu kasbi. Kena lalu hak tu dululah. Lalu ilmu yang pernah belajar dulu. Belajar dulu, dapat ilmu ke situ, nanti Allah Ta'ala beri lebih lagi. Dia panggil ilmu wahbi. Bukannya ilmu wahbi atau ilmu laduni ni tahu benda pelik-pelik, bukan. Tahu benda yang kita tak belajar. Kita tak belajar tapi faham. Kita tak belajar pun tapi faham, berti. Tu laduni wahbi. Wahbi, kurnian Allah. Wahbi ni asal bahasa Arab, terjemah dia kurnian Allah lah.
ilmu yang dibangsakan dengan kurniaan Allah, tu wahbi. Lepas tu nama Asmaul Husnanya nama Allah Ta'ala Al-Wahhab. Al-Wahhab maknanya yang maha memberi, yang maha mengurniakan. Tu Al-Wahhab, salah satu Al-Asmaul Husna. Kemudian kata musannif, ilmu Allah Ta'ala bukan wahbi. Sebab apa? Sebab kalau kata wahbi, siapa yang beri ilmu Tuhan tu? Sebab ilmu wahbi ni kurniaan kepada seseorang. Jadi kurniaan mesti ada yang mengurniakan. Siapa yang kurnia kepada Allah Ta'ala? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala je Tuhan. Tidak ada Tuhan yang selain Allah Ta'ala yang berikan ilmu kepada seseorang. Tak ada. Dan juga tadi tu. Dan iktisabi, bukanlah ilmu Allah tu iktisabi. Iktisabi makna kena usaha. Macam kita ni buka kitab, cari pen, tulis. Tu iktisabi tu. Kita nak faham tauhid, kena buka kitab, kena tulis, kena mengaji kitab pula, kena pergi masjid hujan-hujan ni. Tu iktisabi. Ilmu Allah tu lagilah mustahil. Ilmu Allah bukan atas jalan usaha ikhtiar. Ilmu Allah Ta'ala dia panggil zati. Ilmu Allah Ta'ala dia panggil zati. Dan juga daruri, bukanlah ilmu Allah tu daruri. Daruri ni dia ada kemusykilan sikit. Apa maksud daruri? Daruri ni terbahagi kepada dua. Pertama, daruri dengan maksud tahu secara lantas. Tahu gitulah, tahu secara lantas, tanpa perlu belajar juga, tanpa perlu usaha juga. Dia tahu gitulah, tahu. Tu. Oh, tahu. Tahulah kau. Tu daruri juga. Tu makna pertama. Makna kedua, daruri dengan makna tahu dengan atas jalan paksa. Contohnya orang ugut dia. Cuba jawab soalan ni. 1 tambah 5 tambah X tolak Y kali 15 kali 50 kuasa 5 sama dengan berapa? Jawab dalam masa 3 saat. Tak jawab aku tengok. Contohlah. Tiba-tiba dia tahu. Dia tahu. Sebab apa? Sebab dia takut terhadap tembakan dia lepas daripada 3 saat. Tahu situ dia tak belajar pun, dia tak kira pun. Macam mana boleh tahu? Itu dia panggil daruri. Ilmu yang tahu dengan sebab takut sesuatu. Jadi ilmu Allah Ta'ala tak boleh panggil daruri walaupun atas makna pertama. Sebab apa? Sebab memberi waham, memberi sangka kata ilmu Allah Ta'ala atas jalan takut dengan orang lain. Tu yang takut situ. Jadi sebab daruri ni, ilmu daruri ni ada dua maksud. Pertamanya tahu secara lantas, dengan mana tahu tanpa perlu usaha. Okeylah, itu nampak sesuai dengan Tuhan. Yang kedua ialah tahu sebab takut dengan sesuatu macam tadi. Disebabkan ada dua makna pada sifat pada daruri itu, maka tak boleh kita nisbahkan juga ilmu Allah itu daruri. Kerana takut memberi waham kepada kita makna yang kedua, iaitu ilmu Allah Ta'ala itu tahu dia dengan jalan takut dengan orang lain. Tiba-tiba dia tahu. Itulah sebab itulah tidak boleh dikatakan ilmu Allah Ta'ala daruri. Itulah jagaan ulama, jagaan ibarat ulama bila berkaitan dengan Rasulullah, bila berkaitan dengan Allah Ta'ala. Macam Rasulullah SAW, kita kata tak boleh kita cakap di luar majlis ilmu bahawasanya Nabi SAW berhajat pada selawat kita, walaupun pada hakikatnya begitu. Pada hakikatnya bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita sedang mendoakan kesejahteraan Nabi SAW. Kita sedang mendoakan rahmat Nabi SAW kepada dia, rahmat Allah Ta'ala kepada dia. Itu doa tu. Mana Nabi SAW berhajat pada kita. Ya, zahirnya begitu, hakikatnya begitu. Tapi tak boleh kita cakap lebih kurang di kedai-kedai makan, di luar daripada majlis ilmu. Sebab itu dia panggil su'ul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buruk adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh. Macam itu juga Quran, kita kata Quran itu baharu. Di kedai-kedai makan sembang buat lebih kurang, bukan di dalam majlis ilmu, hukum dia haram. Kerana apa? Kerana walaupun betul Al-Quran itu baru, tetapi Al-Quran itu dia itu lazim dengan kalamullah, sifat perkata Tuhan. Maka takut-takut beri waham ke orang bila kata Al-Quran itu baru, merujuk kepada sifat perkata Tuhan. Di zat Tuhan itu pun baru. Sebab itu diharamkan cakap Al-Quran itu baru. Bahkan mesti mengatakan Al-Quran itu qadim. Melainkan dalam majlis ilmu barulah kita boleh bahas Al-Quran itu baru. Macam mana? Sifat perkata Allah yang qadim tu macam mana? Tu ya. Kemudian kata musannif dan nazari. Dan nazari ilmu Allah Ta'ala juga bukan nazari. Apa nazari? Iaitu dengan ada dalil. Nazar ni tilik, fikir tilik.
Kita ilmu kita ada yang nazari, ada yang daruri. Contoh dalam ilmu akidah ni ada daruri, ada nazari. Kita bahas dulu. Contoh ilmu daruri yang tanpa perlu fikir, tanpa perlu dalil. Contohnya 1 tambah 1. Semua orang tahu 2. Tak payah dah mikir. Dia 1 tambah 1. Kalau mikir tu maknanya otak dia tak betul. Tu ya. Akal dia masalah. Itu ya. 1 tambah 1 pun kalau tak tahu, tak tahu. Bukannya budak darjah 1 ni. Orang tua dah. Tiba-tiba 1 tambah 1 duk mikir. Dia tu. Tu dia panggil daruri dah. Lantas kita tahu dah, tak payah nak mikir panjang. Lawan dia ialah nazari. Kita mikir, kita dapat ilmu melalui mikir. Contoh dalil-dalil dalam akidah ni, kita mikir macam mana nak buktikan Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Macam mana nak buktikan Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Kita buat mari dalil. Dalil itulah kita faham kata Allah Ta'ala itu bersifat wujud kudrat. Dia panggil ilmu nazari. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka diketahuilah segala yang wajib. Wajib sini wajib pada akal. Allah Ta'ala tahu. Wajib pada akal apa dia? Benda yang tentu sungguh, benda yang tentu ada, tak boleh tiada, tak boleh tak sungguh, mesti sungguh, mesti ada. Contoh zat Tuhan, contoh sifat Tuhan. Tu jelah. Maka dia kata diketahuilah segala yang wajib, yakni wajib pada akal. Mana? Daripada zatnya, zat Allah, dan segala sifatnya, sifat Allah, dan segala af'alnya, perbuatannya, perbuatan Allah. Tu wajiblah kau tu. Tapi dari sudut segala af'al, yakni perbuatan itu, dia kena bahas sikit lah. Bukan makna perbuatan Allah tu qadim, kan? Perbuatan Allah kalau qadim, makna alam ni qadim ya? Bukan itu. Segala af'al, yakni segala perbuatannya, segala perbuatan Allah, kita boleh kata segala perbuatan dengan makna sifat-sifat Tuhan yang merujuk kepada perbuatan Tuhan. Boleh lah tu. Bukan nak kata perbuatan Tuhan tu qadim. Tak boleh kata gitu. Kecuali mazhab Maturidiyah lah, dan dipanjang bahas lah dalam kitab tu. Dalam kitab-kitab akidah Maturidiyah, apa maksud perbuatan Allah qadim. Tu panjang cerita. Tu tak dibahas di sini. Cuma kita Asy'ariyah, perbuatan Tuhan baru. Maturidiyah, perbuatan Tuhan qadim. Qadim macam mana? Bukan yang macam kita kata tu Tuhan buat sejak azali, bukan. Dia ada cara dia. Tu tengok tempat lain lah. Kitab-kitab lain pula. Di sini tidak dibahas. Itu dibahas dalam kitab Hasyiah Al-Yusi ala Asy-Syarh Al-Kubra lil Imam As-Sanusi. Kitab akidah tu 3 jilid. 3 jilid kitab akidah tu dibahas panjang lah situ. Tu dah tinggi lah tu kitab-kitab tinggi belaka tu. Kitab-kitab terbang belaka tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang mustahil, Allah Ta'ala mengetahui juga perkara yang mustahil, seperti syarik baginya, bagi Allah. Syarik ni sekutu. Allah Ta'ala tidak ada kawan yang buat alam ni sama dengan dia. Allah Ta'ala tidak ada anak, tidak ada isteri. Itu semua mustahil. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Tahu macam mana benda mustahil? Tahu kata benda tu tak ada. Tu ya. Tahu kata benda tu tak ada. Bukan kata mustahil itu ada, Allah tahu, kan? Tahu benda mustahil ni dengan makna Allah Ta'ala tahu benda tu tak ada. Dan yang kedua, Allah Ta'ala tahu kalau benda tu ada jadi apa. Tu dalil dia, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau di langit dan di bumi ada Tuhan masing-masing, niscaya rosaklah kedua-duanya, langit dan bumi. Tu Tuhan, dua Tuhan tu mustahil. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu dua Tuhan tu tak ada. Kemudian Allah Ta'ala tahu macam mana akan berlaku kalau dua Tuhan tu ada. Tu kata lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Tu mana tadi? Dan yang mustahil seperti syarik baginya, bagi Allah, jikalau ada. Kalau ada jadi apa? Kalau ada jadi apa? Dan Allah Ta'ala tahu syarik itu tiada. Mana tadi? Niscaya. Okay. Jika mana tadi? Seperti syarik baginya, bagi Allah, sekutu bagi Allah. Jikalau ada, niscaya baginya, niscaya bagian bukan bagi. Niscaya bagian adanya. Mana? Kalaulah itu
ada akan jadi bagian-bagian. Itu maksud dia. Itu yang kita kata tadi. Tahu benda mustahil dua. Pertamanya tahu benda tu tak ada. Yang kedua tahu kata kalau ada apa akan berlaku. Akan berlaku sekian-sekian. Dalilnya law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada Tuhan satu di langit, satu di bumi, niscaya rosaklah langit bumi. Rosak situ bukan makna ada kemudian rosak. Rosak situ dengan makna tiada langsung menurut pandangan mu'tamad. Disebut dalam kitab Syarhus Sanusiyah oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan segala yang harus noktah, Allah Ta'ala juga mengetahui segala perkara yang harus pada akal. Harus pada akal maksudnya benda tu boleh ada, benda tu boleh tiada. Benda tu boleh sungguh, benda tu boleh tak sungguh. Contoh kita ni boleh ada, boleh tiada. Langit bumi boleh ada, boleh tiada. Hijau biru boleh ada, boleh tiada. Laju boleh sungguh, boleh tidak. Gemuk boleh sungguh, boleh tidak. Kurus boleh sungguh, boleh tidak. Boleh belaka. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tahu. Jadi ta'aluk ilmu Tuhan, fungsi ilmu Tuhan dipanggil bertakluk kepada tiga. Benda wajib pada akal, benda mustahil pada akal, benda harus pada akal. Semua dia tahu belaka. Lepas tu dia panggil ta'aluk inkishaf. Allah Ta'ala nyata di sifat pengetahuan Allah terhadap perkara yang wajib pada akal, mustahil pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi Allah Ta'ala tahu belaka. Maka ta'aluk ia ilmu Allah pada segala hukum akal yang tiga. Berkait belakalah dengan hukum akal yang tiga tadi tu, iaitu hukum akal yang tiga: wajib dan mustahil dan jaiz. Jaiz ni boleh, harus. Allah Ta'ala mengetahui benda yang wajib, iaitu zat Allah dan sifat-sifat dia. Allah Ta'ala mengetahui benda yang mustahil, iaitu Allah Ta'ala mengetahui tiadanya syarik, tiadanya sekutu, dan kalau ada sekutu apa akan jadi. Allah Ta'ala mengetahui benda yang harus, iaitu Allah Ta'ala mengetahui langit bumi ada ke tiada, kita ni ada ke tiada. Itulah semua tahu laku. Kerana ia sifat ilmu, bukan sifat yang memberi bekah seperti kudrat. Sifat ilmu dia panggil inkishaf, nyata di sifat pengetahuan Allah zat Tuhan lagu mana, nyata di sifat pengetahuan Allah sifat Allah lagu mana, nyata di sifat pengetahuan Allah mustahil pada akal syarik itu lagu mana, nyata di sifat pengetahuan Allah langit bumi macam mana, nyata lah kau. Maka dia bukan sifat memberi bekah macam kudrat. Kudrat dia beri bekah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Sebab itu kudrat dia panggil ta'aluk ta'thir, memberi bekas. Kalau ilmu bukan ta'aluk ta'thir, kerana ilmu bukan sifat dia mengadakan sesuatu. Bukan Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan sifat ilmu dia, Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dengan sifat ilmu dia, bukan. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu. Mengetahui apa? Tiga benda tadi: wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kalau hak kudrat, dia hanya takluk satu ya, harus pada akal. Dia tak buat benda yang wajib pada akal, dia tak buat benda yang mustahil pada akal. Dia hanya buat benda yang harus pada akal saja. Begitu juga dengan iradat, kehendak Tuhan. Kemudian kata dia, dan sungguhnya ia sifat ilmu, sifat inkishaf jua, yakni sahaja. Dia panggil inkishaf, inkashafa yang kashifu inkishafan, nyata. Dia panggil. Sini pun ada khilaf penterjemahan, nyata ke buka. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala dia terjemah inkishaf dengan makna terbuka. Dengan mana apa? Dengan mana terbuka. Tapi Syekh Wan Ismail Al-Fatani kritik balik, kata terbuka tu tak kena, yang naknya nyata. Sebab apa? Sebab kalau terjemah terbuka tu boleh jadi tertutup lah. Timbul iskal, timbul kemuskilan. Kalau kata ilmu Allah itu terbuka, boleh tertutup ke ilmu Tuhan. Jadi kata, bukan maksud terbuka tu, nak maksud dia ialah nyata. Nak maksudnya ialah nyata. Bila terbuka maka nyatalah, yang naknya nyata, bukan yang terbuka. Jadi sebab itu Syekh Ismail Fatani dan murid dia terjemah inkishaf sini mana nyata, bukannya terbuka. Kalau kita ni dia kata inkishaf, dia sebut bahasa Arab, dia tak sebut bahasa Melayu. Kalau sebut bahasa Melayu tahulah apa maksud dia nak terjemah.
Nak terjemah terbuka kan jatuh. Tu. Habis itu. Kemudian baru nak mari definisi pula. Tadi baru muqaddimah sifat ilmu. Ni mari definisi. Maka had ilmu itu, had makna definisi. Ini dalam ilmu mantik lah dia panggil had. Had ni ada dua, haddun naqis, haddun tam. Definisi yang sempurna, definisi yang kurang sempurna. Dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauhar Tauhid Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala sebut semua definisi dalam sifat Tuhan haddun naqis, iaitu definisi yang tidak tepat, tak boleh tepat. Sebab apa? Sebab dia kata sifat Tuhan kita tak tahu hakikat dia. Bila tak tahu hakikat dia, maka pendefinisian yang kita buat itu berdasarkan hujah dalil saja. Sebab kita tak nampak zat Tuhan, sifat Tuhan mana nampak. Jadi kita buat takrif itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, akal tu ya. Beza dengan kita ni, contoh kita nak takrifkan manusia. Manusia kita boleh tengok dah hakikat dia, boleh tengok. Maka takrif tersebut boleh jadi takrif haddun tam, haddun naqis. Definisi yang sempurna, definisi yang kurang sempurna. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi insyaAllah kita sambung pula pada 31 Disember minggu depan, dan 2 minggu depan tiada sebab saya pergi umrah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.